Kurikulum Standard Sekolah Rendah KSSR Semakan 2017. Perkembangan kurikulum persekolahan. Bermula tahun 1983, kurikulum baru Sekolah Rendah KBSR mula diperkenalkan. Dasar pembangunan negara yang dilaksanakan dalam rancangan Malaysia pertama hingga rancangan Malaysia ketiga banyak mempengaruhi pembentukan KBSR. Pada tahun 1993, kurikulum bersepadu sekolah rendah mula dilaksanakan berasaskan prinsip pendekatan bersepadu, perkembangan individu secara menyeluruh, pendidikan yang sama untuk semua murid dan pendidikan seumur hidup. Pada tahun 2003, di bawah rancangan Malaysia ke-8, KBSR disemak semula berlandaskan perkembangan dan perubahan semasa seperti mana yang digariskan dalam Wawasan 2020 ke arah mencapai kualiti pendidikan bertaraf dunia. KBSR telah ditambah baik selaras dengan matlamat penstrukturan semula pendidikan rendah dan menengah, penekanan kepada sains dan teknologi, penguasaan dan kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi, penguasaan bahasa Inggeris dan kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif. Bagi mata pelajaran sains dan matematik, satu lagi perubahan yang berlaku pada tahun 2003 ialah dasar pengajaran pembelajaran sains dan matematik dalam bahasa Inggeris PPSMI dilaksanakan secara berperingkat bermula dengan murid tahun 1. Perkembangan kurikulum negara pada tahun 2011 melalui fasa pembaharuan dengan terbentuknya kurikulum standard sekolah rendah yang digubal bagi memastikan murid menguasai pengetahuan, kemahiran dan nilai yang relevan bagi menghadapi cabaran semasa dan abad ke-21. Pelaksanaan KSSR Semakan pada tahun 2017 pula mengambil kira hasrat Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025 yang melakarkan inspirasi murid bagi memenuhi keperluan negara. Garis masa pelaksanaan. Pada tahun 2020, pelaksanaan KSSR Semakan telah dilaksanakan untuk tahun 1 hingga tahun 4. Bagi tahun 5 dan tahun 6, masih menggunakan KSSR 2011. Pada tahun 2021, KSSR Semakan diteruskan dengan pelaksanaan di tahun 5. Kerangka kurikulum standard sekolah rendah. KSSR memperjelaskan dengan eksplisit usaha berterusan melalui pembentukan kurikulum yang digubal berdasarkan kepada 6 tunjang utama iaitu tunjang komunikasi, tunjang perkembangan fizikal dan estetika, tunjang kemanusiaan, tunjang keterampilan diri, tunjang sains dan teknologi dan tunjang kerohanian, nilai dan sikap, di mana setiap tunjang ini mempunyai penegasan dan fokus tersendiri. Asas pembangunan kurikulum, model ekonomi baru, program transformasi ekonomi dan program transformasi kerajaan menjadi asas perkembangan ekonomi dan pembangunan negara. Dalam usaha memastikan sistem pendidikan negara berfungsi secara berkesan untuk menjayakan misi negara, Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025 telah dirangka dan dilancarkan pada 6 September 2013. Pelan ini memberi tumpuan kepada pembelajaran dan keberhasilan murid yang melakarkan aspirasi murid yang memiliki 6 ciri iaitu pengetahuan, kemahiran berfikir, kemahiran memimpin, kemahiran dwibahasa, etika dan kerohanian dan identiti nasional untuk membolehkan mereka bersaing di peringkat global. Ciri-ciri ini sangat penting untuk memastikan kemenjadian murid bagi menghadapi cabaran abad ke-21. Penekanan kepada kemahiran abad ke-21, perpaduan dan keharmonian kaum serta kemahiran berkomunikasi murid. 6 aspirasi murid, kemahiran abad ke-21, perpaduan dan keharmonian kaum serta kemahiran komunikasi murid bermatlamat untuk melahirkan murid yang mempunyai ciri-ciri yang dinyatakan dalam profil murid iaitu berdaya tahan, pemikir, mahir berkomunikasi, kerja sepasukan, bersifat ingin tahu, berprinsip, bermaklumat, prihatin dan patriotik supaya berupaya bersaing di peringkat global.
Pada Oktober 2011, Kementerian Pendidikan Malaysia telah melancarkan kajian semula sistem pendidikan negara secara menyeluruh dalam usaha membangunkan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia. Keputusan melaksanakan kajian semula sistem pendidikan dibuat dalam konteks standard pendidikan antarabangsa yang kian meningkat, peningkatan aspirasi negara dalam mempersiapkan generasi muda untuk menghadapi keperluan abad ke-21 dan peningkatan harapan ibu bapa serta masyarakat terhadap dasar pendidikan negara. Dalam tempoh 15 bulan bermula Oktober 2011 sehingga Disember 2012, Kementerian Pendidikan Malaysia telah mendapat input daripada pelbagai sumber termasuk juga penlibatan pemimpin sekolah, guru, ibu bapa, murid dan orang ramai di seluruh negara. Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia merupakan hasil pelibatan masyarakat dan penyelidikan meluas yang dijalankan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Pendidikan memainkan peranan utama bagi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sesebuah negara. Proses pengajaran dan pembelajaran yang berlaku dalam bilik darjah merupakan petunjuk terbaik bagi kemajuan masa depan sesebuah negara. Selain itu, pendidikan juga menjadi asas pembinaan negara bangsa dan pengukuhan perpaduan. Pendidikan menyediakan peluang kepada individu untuk meningkatkan taraf hidup, menjadi ahli masyarakat yang berjaya dan menyumbang secara aktif kepada pembangunan negara. Ibu bapa meletakkan harapan yang tinggi dan majikan menyuarakan kebimbangan akan keupayaan sistem pendidikan melengkapkan generasi muda dengan persediaan secukupnya bagi menghadapi cabaran abad ke-21. Oleh itu, Kementerian Pendidikan Malaysia perlu mengambil tindakan yang berani dan pantas kerana perubahan yang dihasratkan adalah penting dan mesti dilaksanakan dengan segera. 11 anjakan untuk transformasi sistem. Anjakan pertama, menyediakan kesamarataan akses kepada pendidikan kualiti bertaras antarabangsa. Asas kejayaan sistem persekolahan bergantung kepada apa yang murid mesti tahu, faham dan mampu lakukan. Apakah yang perlu dilakukan? Tahap keberhasilan murid dan amalan pembelajaran akan ditanda aras dan diselaraskan mengikut standard yang diguna pakai oleh sistem pendidikan berprestasi tinggi supaya murid di Malaysia mampu bersaing di peringkat global. Satu penanda aras pembelajaran bahasa, matematik dan sains dengan standard antarabangsa telah dijalankan di mana setiap murid akan menerima asas literasi dan numerasi iaitu kemahiran asas pembelajaran pada masa hadapan serta dalam mata pelajaran sains iaitu bidang pertumbuhan utama bagi ekonomi Malaysia. Murid akan diajar mengikut kurikulum yang telah digubar berdasarkan standard sistem pendidikan berprestasi tinggi yang telah disahkan oleh satu badan bebas. Melancarkan kurikulum standard sekolah menengah dan kurikulum standard sekolah rendah yang disemak semula pada tahun 2017 bagi mengimbangi set ilmu pengetahuan dan kemahiran seperti pemikiran kreatif, inovatif, penyelesaian masalah dan kepimpinan. Meningkatkan secara berperingkat peratus soalan yang mentafsir kemahiran berfikir aras tinggi di mana menjelang 2016 soalan berbentuk pemikiran aras tinggi akan merangkumi sekurang-kurangnya 40% daripada soalan dalam UPSR. Perubahan ini memerlukan murid dilatih untuk berfikir secara kritis dan mengaplikasikan pengetahuan dalam situasi yang berbeza. Seterusnya, meningkatkan kualiti pendidikan sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM. Kurikulum peperiksaan dan pentaksiran untuk semua mata pelajaran STEM akan dikaji semula sebagai sebahagian daripada reformasi KSSR, KSSM dan penerangan kemahiran berfikir aras tinggi. Pelaksanaan KSSR semakan 2017 mengambil kira antaranya penyusunan semula mengikut keperluan semasa, penanda aras dengan kurikulum luar negara dan kerangka TIMSS Grade 4 dan laporan kajian Pearson Benchmarking Review of the Malaysian Primary School Curriculum pada tahun 2013. Berdasarkan hasil penanda arasan kurikulum sains yang dikemukakan oleh Pearson Consultant, dicadangkan
Bilangan standard pembelajaran yang mengeksplisitkan HOTS ditambah. Mewujudkan lajur untuk cadangan aktiviti pembelajaran, meningkatkan penggunaan kata kerja yang lebih tinggi berdasarkan hierarki taksonomi Bloom, memperbanyakkan penyiasatan berbentuk inkuiri dalam penulisan standard pembelajaran untuk meningkatkan kefahaman murid. Keperluan semakan berdasarkan perbandingan kurikulum KSSR dengan kerangka domain Teams Grade 4 dan Grade 8, di mana beberapa tajuk perlu ditambah sekiranya Malaysia akan mengambil bahagian dalam Teams Grade 4 yang akan diduduki oleh murid tahun 4 dan juga menyediakan murid bagi menduduki Teams Grade 8 yang diduduki oleh murid tingkatan 2. Elemen merentas kurikulum EMK ialah unsur nilai tambah yang diterapkan dalam proses pengajaran dan pembelajaran selain yang ditetapkan dalam standard kandungan. Elemen-elemen ini diterapkan bertujuan mengukuhkan kemahiran dan keterampilan modal insan yang dihasratkan serta dapat menangani cabaran semasa dan masa hadapan. EMK bagi KSSR Semakan 2017 adalah seperti yang disenaraikan. Penerapan elemen teknologi maklumat dan komunikasi TMK dalam pengajaran dan pembelajaran memastikan murid dapat mengaplikasi dan mengukuhkan pengetahuan dan kemahiran asas TMK yang dipelajari. Bahagian pembangunan kurikulum telah menyediakan 2 modul bagi elemen TMK, iaitu modul kemahiran asas dan modul aplikasi. Elemen kelestarian global bermatlamat melahirkan murid berdaya fikir lestari yang bersikap responsif terhadap persekitaran dalam kehidupan harian dengan mengaplikasikan pengetahuan, kemahiran dan nilai yang diperoleh melalui elemen penggunaan dan pengeluaran lestari, kewarganegaraan global dan perpaduan. Berikut merupakan antara bahan sokongan yang disediakan untuk membantu guru dalam menerapkan EMK dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Bahan-bahan ini boleh diperolehi dengan cara memuat turun melalui laman web bahagian pembangunan kurikulum melalui pautan bpk.moi.gov.my. Pelaksanaan TMK sekolah rendah bermula tahun 2011. Standard kurikulum TMK telah diajar di dalam modul Trastema Dunia Sains dan Teknologi di tahap 1. Bermula pada tahun 2014, mata pelajaran TMK diperkenalkan di tahap 2. Bagi KSSR Semakan 2017, pelaksanaan TMK berdasarkan Surat Siaran Kementerian Pendidikan Malaysia Bilangan 1 tahun 2017, di mana TMK merupakan elemen merentas kurikulum dalam kurikulum standard sekolah rendah Semakan 2017. Modul TMK diperkenalkan secara berperingkat-peringkat bermula dengan murid tahun 1 pada tahun 2017. Modul ini memberi penekanan kepada kemahiran TMK dan kemahiran pemikiran komputasional KPK sejajar dengan perubahan trend global TMK. Kemahiran TMK dan KPK hendaklah diintegrasikan dalam mata pelajaran. Kemahiran tersebut diterjemahkan melalui modul TMK berdasarkan standard pembelajaran yang ditetapkan dalam mata pelajaran. Pelaksanaan modul TMK di sekolah rendah, guru-guru boleh merujuk panduan pelaksanaan modul teknologi maklumat dan komunikasi, modul kemahiran asas TMK dan modul aplikasi bagi pelaksanaan di dalam bilik darjah. Modul-modul ini boleh diperoleh dengan cara muat turun melalui laman web bahagian pembangunan kurikulum melalui pautan bpk.moi.gov.my. Guru perlu meneliti panduan pelaksanaan modul teknologi maklumat dan komunikasi untuk memahami bagaimana untuk melaksanakan modul kemahiran asas, TMK dan modul aplikasi. Guru perlu merujuk modul aplikasi untuk menentukan kemahiran TMK yang perlu diajar berpandukan standard kandungan dan standard pembelajaran yang terlibat. Rujuk senarai semak kemahiran TMK. Sekiranya murid telah menguasai kemahiran TMK, guru boleh laksanakan pengajaran dan pembelajaran menggunakan modul aplikasi.
Dan sekiranya murid tidak menguasai kemahiran TMK, guru perlu menggunakan modul kemahiran asas terlebih dahulu sebelum melaksanakan pengajaran dan pembelajaran menggunakan modul aplikasi. Bilakah modul TMK dilaksanakan? Modul TMK dilaksanakan dalam peruntukan waktu mata pelajaran sedia ada. Siapa yang akan dilaksanakan? Guru mata pelajaran berkenaan yang akan dilaksanakan. Di mana dilaksanakan? Boleh dilaksanakan di makmal komputer atau di dalam bilik darjah. Bagaimana pentaksiran kemahiran TMK? Guru boleh merujuk instrumen pentaksiran dan rubrik pentaksiran yang disediakan dalam modul aplikasi. Sekian, terima kasih.